لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, rukun pertama situ. Daripada rukun-rukun iman ialah mengenal, mana ma'rifah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah ta'ala itu esa. Rukun ini berkisar di atas 10 asas. Asas yang pertama, mengenal adanya, makna mengiktikadkan dan meyakini kewujudan zat yang maha sempurna. Asas pertama, mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur yang pertama-tama yang menyinari dan yang berjalan dengan jalan memperonehi ibarat ialah apa yang telah ditunjuki oleh Al-Quran. Maka tidak adalah penjelasan sesudah penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana penjelasan yang muktamad, yang paling tinggi ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dari surah Naba, bukankah kami telah menjadikan bumi bagai hamparan, mana terbentang luas, dan gunung ganang sebagai pasaknya, dan kami ciptakan berpasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai tutup, dan siang kami jadikan untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 yang teguh, dan kami jadikan lampu yang terang benderang, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Kerana demikian itu kami hendak menghasilkan tanaman yang berbuah dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang berlapis-lapis pohonnya. Itu yang pertama. Kemudian firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan, yang memberi muatan kepada manusia, air hujan yang diturunkan Allah Ta'ala daripada langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu sebab bumi yang sudah mati, yang kering, dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang, dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran untuk orang-orang yang mengerti. Dan lagi firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan 7 petala langit sempadan satu sama lain, dan dijadikannya bulan bercahaya terang, dan dijadikannya matahari bagaikan pelita. Dan Tuhan menumbuhkan kamu dari bumi yang pertumbuhan yang beransur-ansur, kemudian ia akan dikembalikannya ke situ, dan kamu dikeluarkannya dari kelahiran baru. Dan lagi firman Allah Ta'ala yang maksudnya, tidakkah kamu perhatikan air mani, mana air benih yang kamu tumpahkan? Kamukah yang menciptakan? Itu Tuhan tanya, kamukah yang menciptakan atau kami yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian kepada kamu, dan kami tiada dapat dikalahkan. Dan untuk menukar rupa kamu dan menjadikan kamu
dalam rupa yang dada kamu ketahui, dan kamu sudah tentu telah mengetahui kejadian yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil perhatian? Ya, apakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Dan kalau kami mahu, ya, kami menjadikan kering dan hancur. Kamu tercengang kerananya. Ya Allah, mengatakan sesungguhnya kami tidak dibebani dengan hutang. Tetapi kami tiada memperolehi hasil dari pekerjaan kami. Adakah kamu perhatikan air yang kami minum? Air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya, dan awan, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami mahu, ya, kami jadikan makna menjadi masin. Mengapakah kamu tiada berterima kasih? Adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menumbuhkan kayu untuk menyalakan, atau kamikah yang menumbuhkannya? Ya, itu kami jadikan untuk pengajaran dan kesenangan bagi musafir di gurun, ya, di gurun pasir. Di ayat-ayat yang datangkan sini, dia kata, maka tidaklah tersembunyi, mana terang, nyata, jelas kepada orang yang ada padanya sedikit sentuhan akal. Mana akal dia kalau cantik, akalnya tidak rosak, ya, dia dapat sikit persentuhan daripada ayat yang hebat. Apabila memerhatikan dengan fikiran yang sederhana sahaja akan kandungan ayat-ayat di atas tadi, dan menoleh arah pandangannya kepada segala keajaiban makhluk Allah Ta'ala di bumi dan juga di langit, kecantikan kejadian haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahawa keadaan yang amat menakjubkan itu dan susunannya pula yang kukuh kuat, tidakkah ia terlepas daripada pencipta yang mengaturnya? Mana dia takkan lepas hakikatnya, dia terikat dari pembuat yang mengukuhkan dan yang mentadbirnya. Bahkan hampirlah kiranya fitrah, mana kejadian diri yang suci bersih dari jiwa sendiri, mengakui bahawa semuanya itu di dalam keadaan ada yang menentukan di bawah pengaruhnya, mana ada yang menguasai dan yang menentukan arah dengan kehendak pimpinannya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat sebentar tadi yang dibaca adalah jelas menjadi apa? Mazhar, mana cermin untuk memandang. Betul disuruh kita pandang. Bila pandang baru dia nampak. Bila nampak baru dia sedar. Bila sedar barulah ada perubahan, ya. Maknanya perubahan itu berlaku daripada kesedaran, dan kesedaran itu berlaku apabila dia memandang dengan betul apa kejadian-kejadian yang hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan suruh kita perhati, qulin zuru maza fis samawati wal, apa yang ada di langit bumi itu perhati. Dan lagi firman ta'ala, afillahi syakun fatiris samawati wal ard, apakah kamu ragu-ragu tentang Tuhan pencipta langit dan bumi? Maka kerana itulah diutus nabi-nabi, ya, rahmat Allah Ta'ala kepada mereka untuk memanggil umat kepada tauhid, itu mengucap kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah Ta'ala, dan tidak disuruh mengucap kami mempunyai, ya, mana, dan tidak disuruh mengucapkan kami mempunyai Tuhan dan alam pun mempunyai Tuhan. Cara demikian itu ada merupakan paksaan di dalam fitrah kejadian akal manusia dan permulaan pertumbuhan mereka itu. Maka perkembangan
kepemudaan. Dari itu berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Dan lagi firman Allah, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha wa la tabdila lil khalqillah zalikad dinul qayyim. Hadapkanlah faqim wajhak, berdiri hadapkan muka engkau dengan betul kepada agama. Hadapkan batin hati kita. Ya Allah. Kemudian ciptaan Allah Ta'ala yang dijadikannya menjadi sesuai dengan agama itu, ya. Tiada pertukaran bagi ciptaan Tuhan itu. Itulah agama yang betul. Jadi dalam fitrah kejadian manusia itu, dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup daripada menegakkan dalil-dalil lain. Tetapi untuk lebih jelas, kerana mengikuti jejak ulama-ulama yang berpandangan jauh, maka kami mengatakan bahawa dari permulaan dalil ialah akal. Kerana yang baharu, yakni hadis yang baharu, tidak dapat pada kejadian lain dengan ada sebab yang menjadikannya. Habis. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala mengawal segala-galanya. Dan bila dipahati betul-betul akan nampak seperingkat demi seperingkat bahawa semua kejadian dia tak lepas daripada Allah SWT. Kemudian bahawa alam itu baharu. Alam bermakna ma siwallah, yang lain dari Allah semua dipanggil alam, bahawa dipanggil tanda, alamah. Baik, sekarang dihukumkan baharu, asalnya tak ada, kemudian ditiada balik. Itu makna baru. Masa bakahul adam walahikahul adam, barang yang dahului oleh ketiadaan, kemudian dia tembung balik dengan ketiadaan. Ini sementara lah. Itu makna baru. Maka tiada boleh tidak pada kejadian dari sebab itu. Adapun kata kita bahawa yang baharu itu tidak boleh tidak pada kejadiannya, ya, daripada sebab, maka itu adalah jelas kerana tiap-tiap yang baru ditentukan seadanya dengan waktu dan mana menurut akal, ya, yang mana menurut akal, maka itu boleh jadi terdahulu dan boleh jadi terkemudian. Maka yang menentukan waktu itu tidak terdahulu dan tidak terkemudian, yang menentu itu Sani', pencipta dia. Kalau dia juga sedemikian, mana dia dikawal oleh masa dan tempat. Allah Ta'ala tidak dikawal oleh masa dan tempat, sebab masa dan tempat ialah dia yang menciptakannya, ya. Kepada yang menentukan. Siapa menentu? Mukhassis. Mukhassis maknanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradat. Mukhassis makna orang yang menentukan. Maknanya semua itu tak lepas daripada takluk iradat penentuan azali. Adapun kata kita alam ini baharu, maka dalilnya ialah bahawa tubuh mana jisim alam itu tiada terlepas daripada gerak dan diam, ya. Mana tiap-tiap gerak dan diam hukum dia baharu. Maka yang bersifat dengan baharu jugalah. Diam, mana kita tahu diam itu baharu? Contoh, kita pergi satu tempat atau bukit, kita tengok batu tu diam,
kan? Adakah diam dia qadim ataupun baru? Kita congkel lah batu tu dia. Bila kita congkel dia bergerak tak? Gerak. Hilang tak diam tadi? Hilang. Tiba di bawah dia diam balik. Kediam yang baru tu baru diam yang kedua. Maka hukum dia ialah diam adalah baharu. Ketiga kalau qadim, ya apa nama ni, gerak. Kita pergi ke laut, kita tengok air laut tu bergerak. Ada pernah kita tengok laut dia tenang. Ada pernah tengok? Ha? Di laut tengok dia diam. Wah, ni malam ni tu qadar ni. Dia gerak je. Adakah diri gerak tu qadim? Kita ambil dalam satu baldi, bawa ke atas. Berhenti tak? Berhenti. Maka kita tempat balik ke laut, dia gerak balik. Maka gerak kali kedua tu apa hukum ni? Baharu. Jadi kita tahulah, di baharu, diam, baharu, gerak pun baru. Maka mana makhluk yang tidak ada dua sifat ni? Makhluk yang tidak diam pun tidak, gerak pun tidak. Mana dia? Mana? Semua gerak diam. Mana tak gerak dia diam, tak diam dia gerak. Bermakna gerak diam tu baru, maka yang bersifat dengan baru juga baru. Maka zat dia pun baru. Itu tanda kita kenal. Bila baru ya tajilan muhdis. Bila dia baru, dia berhajat kepada yang membaharu, mana ijad yang menjadikan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Itu dari ringkas. Kemudian di dalam pembuktian ini terdapat 3 dakwaan. Pertama, kata kita bahawa jisim itu tidak terlepas dari gerak dan diam. Dan ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah, ya. Maka tidaklah diperlukan kepada penelitian dan pemikiran sebab orang yang berfikir bahawa jisim itu tidak tetap, ya. Dia maknanya tidak tetap dan diam adalah orang itu berjalan di atas jambatan kebodohan dan menderita penyakit fikiran. Kemudian dakwaan kedua, kata kita bahawa gerak dan diam itu adalah baharu. Hal ini ditujukan oleh ganti berganti, gerak diam kan, antara kedua. Adanya yang satu sesudah yang lain, mana dia bergerak, waktu diam tu gerak balik, diam, begitulah silih ganti. Dan itu dapat dipersaksikan pada sekalian jisim, semua benda yang baru masuk diri kita, baik yang sudah dilihat ataupun yang belum dilihat. Yang dilihat diri kita sendiri bergerak diam dan kemudian tidak ada sesuatu pun yang tetap, melainkan menurut akal itu boleh tetap. Maka yang datang dari gerak dan tetap itu adalah baharu kerana datangnya, sebab dia baru datang. Dan yang dahulu itu baharu kerana ia adanya sebab. Sebab dia dulu dia berangkai. Sebagaimana akan datang keterangan dan dalil pada menetapkan kekalnya pencipta yang maha tinggi dan maha suci, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang dia akan bahas tentang itu. Kemudian dakwaan yang ketiga pula, wallahu a'lam.